Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menonton di atas talian. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala dan semoga majlis kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan sambung pada minggu ini bacaan atau pengajian kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri rahmatullah alaih. InsyaAllah malam ni kita usahakan untuk khatamkan kitab ini, kerana sekarang ni kita baca yang last, yang akhir daripada bab yang akhir daripada kitab ini, iaitu berkenaan dengan kesempurnaan jiwa dan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan sambung yang bacaan minggu lepas, iaitu berkenaan dengan sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang minggu lepas kita baca berkenaan dengan tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan minggu ni kita sambung lagi bacaan seterusnya. Wa kana awfan nasi bil uhud. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Wa kana awfan nasi bil uhud. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling menyempurnakan janjinya. Wa awsalahum lirrahim. Baginda orang yang paling menghubungkan silaturrahim. Wa a'dhamahum syafaqatan wa ra'fatan wa rahmatan bin nas. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kasihkan dan sayang dan mempunyai sifat belas kasihan terhadap orang ramai. Ahsanan nasi isyratan wa adaban. Baginda orang yang paling baik perhubungannya dengan orang ramai dan paling beradab. Wa absatan nasi khuluqan. Seorang yang paling lapang akhlaknya, mana seorang yang paling lemah lembut akhlaknya di kalangan orang ramai. Ab'adan nasi min su'il akhlaq. Baginda ialah seorang yang amat jauh daripada berakhlak buruk. Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala la'anan wala sakhaban fil aswaq. Baginda sallallahu alaihi wasallam baginda bukan merupakan seorang yang berperangai buruk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang mana berperangai keji ataupun berperangai buruk. Wala mutafahishan, dan baginda tidak baginda tidak meniru perbuatan keji. Baginda sallallahu alaihi wasallam, peribadi baginda sendiri ialah tidak melakukan perkara keji, perkara yang kotor, perkara yang tak baik, perkara yang orang anggap hina. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meniru perbuatan yang keji yang dilakukan oleh orang lain. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melaknat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukan jenis melaknat orang, laknat orang, mengatakan tu celaka, menghina orang. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam tidak
mendoakan keburukan orang lain. Wala sakhaban fil aswaq, baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak bising di pasar. Kerana di antara akhlak seorang yang bermaruah ialah tidak kecoh, tidak buat kecoh, tidak buat bising, tidak buat riuh rendah di tempat-tempat awam. Dan kalau buat bising ni, ini perangai orang yang mana akhlaknya rendah. Tapi baginda SAW tidak melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita tengok kan, kadang-kadang kalau kita pergi kat pasar, tempat beli belah atau tempat jual beli, kita akan tengok kadang orang kecoh kan, kadang orang menjerit, hingar-bingar kan, ni sekilo kan, harga ni sekilo RM10, sekilo RM10, sekilo RM10, kan, menjerit kan. Perbuatan tu tidaklah salah, tetapi orang yang mana akhlaknya tinggi atau orang yang maruahnya tinggi tidak melakukan perbuatan tersebut. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, baginda tidak membalas, baginda SAW tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yasfah, bahkan baginda SAW memaafkan orang itu. Wa kana la yada'u ahadan yamshi khalfah, baginda SAW tidak membiarkan sesiapa berjalan di belakang baginda SAW. Apa makna dia? Bila baginda SAW berjalan, baginda akan berjalan bersama-sama dengan orang lain. Baginda tak biarkan orang tertinggal di belakang. Maksudnya baginda berjalan sampai orang tertinggal di belakang. Maksudnya bila baginda SAW berjalan, baginda meraihkan orang lain yang berjalan bersama baginda SAW. Walaupun ada riwayat sebutkan baginda SAW berjalan agak laju, sehingga kan para sahabat radhiyallahu anhum macam terpaksa berlari anak untuk nak kejar baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda juga meraihkan mereka. Baginda tak biarkan ada satu orang yang tercicir di belakang, bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam akan meraihkan supaya dia juga dapat ikut bersama-sama, berjalan bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yataraffa'u ala abidihi wa ima'ihi fi ma'kalin wala malbasin. Baginda SAW tidak meninggi, baginda SAW tidak meninggi diri terhadap para hamba baginda pada makanan dan juga pakaian. Apa makna dia? Baginda SAW punya makanan dan pakaian ialah sama dengan para hamba baginda SAW. Dia macam contohnya baginda SAW ada hamba, maka baginda apa yang baginda makan dan apa yang baginda pakai, maka itulah juga yang dimakan dan dimakan oleh hamba baginda sallallahu alaihi wasallam. Biasa kalau kita tahu, kita tengok kan, orang yang mana dia ada hamba, tak payah hamba, bahkan kadang pembantu dia, atau kita kata orang gaji kan, orang yang mana bekerja dengan dia, biasanya dia punya makanan, minuman ataupun dia punya pakaian, dia akan diberikan rendah daripada tuan dia. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Hamba baginda SAW juga diberikan layanan, makan dan minum dan juga pakaian sama macam apa yang dimakan dan diminum oleh Rasulullah SAW dan dipakai oleh Rasulullah SAW. Baik, jadi sama keadaannya. Sebab itu Nabi SAW juga pernah pesan kan dengan Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu. Baginda pernah beritahu Abu Dhar, maknanya bagilah makan yang sama dengan apa yang kau makan kepada hamba kau. Ada beri minum pada hamba kau, beri pakaian pada hamba kau apa yang mana kau pakai, sama. Ini Nabi SAW bagi tahu apa akhlak. Walaupun sebenarnya boleh kan hamba itu makan rendah daripada kita. Tapi Nabi SAW beritahu akhlak yang tinggi. Baik. Wa yaqdumu man khadamah. Baginda SAW berkhidmat kepada orang yang berkhidmat kepada baginda SAW. Walam yaqul li khadimihi uffin qattu. Baginda tak pernah mengatakan kepada khadam baginda SAW, pada pembantu baginda, sekalipun. Macam, macam tengking. Baginda SAW tak pernah tengking khadam baginda SAW sekalipun. Walam yu'atibu ala fi'li syai'in aw tarkih. Baginda juga tidak pernah menegurnya
menegurnya di atas perbuatan yang dia lakukannya ataupun dia meninggalkannya. Maknanya satu perbuatan yang mana satu orang tu lakukan, khadim baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan, mungkin lakukan tersalah atau sepatutnya dilakukan tapi tak buat. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun macam kritik dia atau marah dia. Wa kana yuhibbul masakin wa jalisuhum. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengasihi orang miskin dan baginda duduk bersama-sama dengan mereka. Wa yashhadu janaizahum. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyertai jenazah orang miskin. Wala yahqaru wala yahqaru faqiran li faqrih. Baginda tidak pernah menghina atau memandang hina mana-mana orang fakir kerana kefakirannya. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat tawaduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam boleh duduk dengan orang miskin, boleh makan sekali dengan mereka. Kalau ada di kalangan mereka yang meninggal dunia, baginda sallallahu alaihi wasallam menghadiri jenazah mereka. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam tak rasa kekok pun atau tak rasa jatuh pun kedudukan baginda apabila baginda menghadiri jenazah orang miskin ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam duduk sekali dengan mereka. Kana fi ba'di asfari fa amara bi islahi syatin. Faqala rajulun alayya dhabhuha wa qala akhar alayya salkhuha wa qala akhar alayya tabkhuha. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa alayya jam'ul hatab. Faqalu nahnu nakfik. Faqala qad alimtu annakum takfuni walakinni akrahu an atamayyaza alaikum fa inna Allah yakrahu min 'abdihi an yarahu mutamayyizan baina ashabihi wa qama wa jama'al hatab. Pernah sekali Nabi SAW di dalam satu perjalanan, dalam satu permusafiran bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baginda SAW telah memerintahkan supaya dimasak seekor kambing. Mana ada seekor kambing, baginda SAW perintahkan supaya dimakan kambing tersebut. Tapi kambing tu belum lagi sembelih. Jadi seorang lelaki berkata, salah seorang mereka berkata, biarlah saya yang sembelihkan. Mana saya akan ambil tanggungjawab untuk sembelih kambing ini. Seorang lagi berkata, okey, saya akan ambil tanggungjawab untuk melapah kulit kambing ini. Seorang lagi berkata bahawa saya akan ambil tanggungjawab untuk masak kambing ini. Dan baginda SAW pula berkata, kalau macam tu maknanya biarlah saya yang akan kumpulkan kayu api. Lalu mereka berkata, mana para sahabat radhiyallahu anhum berkata, cukuplah kami yang lakukan semua itu. Maknanya cukuplah kami lakukan. Mana tuan tak payahlah susah payah untuk cari kayu api. Maknanya kerja-kerja untuk nak uruskan kambing ni biar kami yang buat. Biar kami masak, kami yang ni. Bahkan kayu api tu biar kami yang kumpulkan untuk masak. Baginda SAW pun memberikan jawapan. Baginda pun bersabda, aku memang tahu bahawa kamu boleh lakukan perkara itu. Maknanya kamu dah boleh selesaikan tanpa aku. Tetapi aku tak suka untuk berbeza daripada kamu. Kerana Allah Ta'ala tak suka hambanya apabila dia melihat hambanya itu berbeza daripada teman-teman yang lain. Lalu baginda SAW pun bangun berdiri. Baginda pun pergi mencari kayu api. Maknanya betapa tawaduknya Rasulullah SAW. Maknanya bila baginda SAW nak makan, baginda sekali buat kerja. Kalau biasanya orang besar, mana ada orang besar ni dia nak buat kerja, dia akan arah je pekerja-pekerja dia. Jadi orang pekerja-pekerja dia lah yang akan bersusah payah untuk mereka sediakan makanan. Tapi Nabi SAW sendiri, bila baginda bersama dengan para sahabat baginda sendiri turut berkhidmat bersama mereka untuk sediakan makanan. Dekat dalam dunia ni sekarang, mana ada ketua yang macam ni? Kita takkan pernah jumpa ada ketua macam ni. Kalau ada pun tak adalah sehebat macam ni. Sedangkan baginda SAW seorang yang paling mulia, seorang yang paling agung dan seorang yang paling mempunyai kesempurnaan dari segala sudut. Baik. Wal natruk Hind bin Abi Halah yasifu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang
Mari kita dengar. Sekarang mari kita dengar pula Hind bin Abi Halah radhiyallahu taala anhu menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Makna sekarang jom kita dengar pula hadis yang diriwayatkan oleh Hind bin Abi Halah radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan sifat-sifat peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hind bin Abi Halah ni siapa? Hind bin Abi Halah ni anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni anak Khadijah. Khadijah radhiyallahu taala anha sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkahwin dengan Abu Halah. Dan juga pernah berkahwin sebelum tu berkahwin dengan Atiq bin Abid al-Makhzumi, Atiq bin Abid al-Makhzumi, dan selepas tu Hind bin Abi Halah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha berkahwin dengan Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah ini bersama dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ada dapat anak dua orang. Seorang nama Hind dan seorang lagi ialah nama Halah. Halah tu perempuan. Jadi dua-dua ni anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia meninggal dunia, maka lepas tu Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu tu Hind ni macam budak lagi, masih kecil lagi. Jadi dia ni dari kecil lagi duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni begitu kenal peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam dan dia sangat-sangat seorang yang mempunyai kehebatan dalam menceritakan berkenaan dengan rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang dapat cerita begitu halus macam dia cerita. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Hind bin Abi Halah ini diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis berkenaan dengan sifat awsaf, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Hind bin Abi Halah ni pun menceritakan, di antara apa yang diceritakan, qala Hindun fi maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasil al-ahzan daimal fikrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sentiasa, yang berterusan bersedih. Daimal fikrah, seorang yang sentiasa berfikir, dalam keadaan berfikir. Maknanya kita kata baginda sallallahu alaihi wasallam punya keadaan ni seorang yang sentiasa memikirkan tentang akhirat. Dalam seorang yang sentiasa dalam keadaan kerisauan, kerunsingan. Tentang apa? Tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang urusan akhirat. Itu keadaan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bukan jenis orang yang mana kan berpoya-poya, kan orang kata bersukaria, walaupun baginda ada gembira, baginda ada ketawa, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam punya keadaan secara umumnya ialah sentiasa dalam keadaan kerisauan, kerunsingan tentang akhirat dan bagaimanakah keadaan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Laisat lahu rahah, baginda tidak mendapat kerehatan, tak ada macam relax, rehat. Wala yatakallamu fi ghairi hajah, baginda tidak bercakap tanpa keperluan. Tawilas sukut, baginda sentiasa selalu berdiam. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berdiam. Maknanya kalau tak perlu cakap, baginda tak cakap. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bi ashdaqi la bi atrafi famih. Baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan percakapan dan mengakhirinya dengan sepenuh mulut baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu bukan dengan hujung mulut. Makna baginda sallallahu alaihi wasallam kalau bercakap, baginda sallallahu alaihi wasallam punya menggerakkan seluruh mulut baginda. Bukan macam cakap sambil lewa. Bukan macam cakap orang yang sombong. Bukan cara cakap baginda sallallahu alaihi wasallam cara cakap orang sombong. Kalau kita lihat sebagai contoh macam barat. Orang putih lah, barat. Mereka tunjukkan kalau macam cakap macam seolah cakap tak bergerak mulut. Macam dia cakap macam seolah tak bergerak bibir. Kononnya macam satu style lah kononnya macam bercakap. Ada juga mereka tunjukkan sambil bercakap sambil makan shinggam bercakap. Kan? Orang pun macam pandang hebat. Perkara tersebut.
hakikatnya ialah itu sebenarnya bukan menunjukkan kepada satu cara yang menunjukkan pribadi yang tinggi, pribadi yang hebat. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap, baginda bercakap dengan sepenuh mulut. Maknanya menggerakkan mulut baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya. Menunjukkan kepada kesungguhan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam berbicara. Baik. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara berkenaan dengan menyampaikan ucapan-ucapan yang ringkas dan padat. Baginda sallallahu alaihi wasallam cakap pendek tapi maknanya begitu luas, maknanya lautan. Faslan la fudula fihi wala taqsir. Perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu jelas maknanya faslan di sini makna jelas, atau ada juga memberi makna memisahkan antara hak dan batil. La fudul wala taqsir, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam cakap tak melebihi daripada perlu dan juga tidak kurang daripada yang perlu. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam cakap tepat-tepat. Kalau contoh kata perlu 10 perkataan, waktu itu perlu pada 10 perkataan, baginda sallallahu alaihi wasallam cakap 10 perkataan. Maknanya lebih pun tak 11, atau kurang pun tak jadi 9. Jadi kalau perlu 10, maka baginda sallallahu alaihi wasallam cakap 10 kalimah. Baik. Baik. Jadi kemudian seterusnya, damithal laisa bil jafi wala bil muhin. Baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai budi pekerti yang halus. Baginda tidak kasar dan tidak juga menghina orang lain. Ataupun wala bil mahin pun boleh baca, atau wala bil muhin. Kalau baca wala bil muhin, baginda tidak menghina orang lain. Atau boleh juga wala bil mahin, baginda bukanlah seorang yang dipandang hina. Yu'azzimun ni'mata wa in daqqat. Baginda sallallahu alaihi wasallam memandang tinggi, baginda sallallahu alaihi wasallam memandang besar sesuatu nikmat, walaupun nikmat itu ialah nikmat yang kecil, nikmat yang halus. La yadummu syai'an. Baginda tidak pernah mencaci sesuatu pun. Baginda tidak pernah mencaci ataupun mencela sesuatu pun. Baginda tidak pernah mencela sesuatu pun. Walam yakun yadummu dawaqan ma yat'amu wala yamdahu. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan yang baginda makan dan juga tidak pernah memujinya. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam bila makan, baginda tak pernah komplain makanan. Baginda bila makan, baginda tak pernah komplain makanan dan tak juga puji. Puji ni maksudnya apa? Puji dia berlebih. Makanan tu kalau sedap, baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa makanan tu ialah makanan yang baik. Tapi baginda tidak memuji satu makanan berlebihan. Tapi baginda kalau makanan tu baginda sallallahu alaihi wasallam makan tak sedap, baginda tak pernah cakap bahawa makanan tu tak sedap. Antara dua je. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam suka, baginda makan. Tapi kalau tak kena dengan cita rasa baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda tinggalkan. Maknanya baginda tak makan. Tapi tak ada baginda kata ini kurang, ni tak kena. Itu bukan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuqamu li ghadamihi idza tu'rida lil haqqi bi syai'in hatta yantasira lah. Tak ada sesiapa pun yang boleh bangkit untuk menentang untuk menentang kemarahan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila perkara hak itu dilanggar. Sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam akan membela perkara hak tersebut. Maknanya kalau ada perkara hak agama lah, perkara yang berkaitan dengan agama. Kalau ada orang rendahkan perkara yang berkaitan dengan agama, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bela perkara tersebut. Baginda akan marah, baginda akan bangkit membela perkara agama itu sehingga tak ada siapa pun boleh tahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak siapa pun boleh tahan baginda. Baginda akan terus membela perkara tersebut. La yaghdabu li nafsihi wa la yantasiru laha samahatan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah marah untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan baginda tidak membela satu perkara untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam kalau marah atau kalau baginda bangkit membela satu perkara, ialah untuk agama. Tapi kalau untuk peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam abaikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada pun nak marah.
Kan dia macam nak mudah faham macam ni. Kita ada perkara yang berkaitan dengan agama. Ada perkara yang berkaitan dengan urusan peribadi kita. Contohnya kadang macam kereta kita, macam rumah kita, macam bab makan minum kita. Ini urusan peribadi kita. Tapi satu lagi urusan yang berkaitan dengan agama. Baginda SAW untuk urusan peribadi baginda tak marah kalau kata ada terkurang atau orang hina. Baginda maafkan. Tapi kalau perkara itu berkaitan dengan urusan agama, syariat agama Allah, baginda SAW akan tegas bangkit untuk membela perkara tersebut. Ini sifat ni perlu ada pada kita. Kan hari ni kalau kita tengok banyak perkara yang berkaitan dengan agama, kita boleh diam, kita buat tak tahu je. Kita kata ni takut fitnah lah, apalah. Tapi kalau berkaitan dengan diri kita, marah pula. Tak boleh, ni penting. Kan? Penting ni, kita kena ni. Jadi hari ni kalau untuk urusan yang berkaitan dengan poket kita, untuk urusan yang berkaitan dengan perut kita, untuk urusan makan minum kita, untuk urusan pakaian kita, hari ni kita boleh bersatu dan bangkit untuk menegakkannya. Tapi kalau berkaitan agama, tak ada siapa bangkit. Tapi berlainan dengan baginda SAW. Dan sifat inilah yang diwarisi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum kalau perkara urusan dunia mereka tak heran, tak ada masalah. Tapi kalau berkaitan dengan agama, mereka akan bangkit, kan? Segera bangkit untuk menegakkan perkara tersebut. Okey, baik. Wa idza asyara bikaffihi kulliha wa idza ta'ajjaba qalabaha. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menuding pada satu perkara, baginda bila mengisyaratkan menuding pada satu perkara, baginda sallallahu alaihi wasallam menuding dengan keseluruhan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan keseluruhan tapak tangan baginda. Dan apabila baginda menzahirkan takjub pada satu perkara, baginda akan membolak-balikkan tangan baginda. Apa maksudnya? Kalau baginda nak tunjuk satu benda, baginda akan tunjuk macam ni. Macam ni lah, nak mudah faham macam ni. Baginda akan tunjuk nak macam ni. Contoh kalau orang tanya kan, Rasulullah, wahai Tuhan, kat mana sekian tempat? Baginda akan tunjuk macam tu. Baginda akan tunjuk dengan semua tangan baginda. Semua. Kami biasa kalau orang tunjuk kan, orang tunjuk macam tu. Tu, sana. Situ. Tunjuk macam tu. Tapi baginda kalau tunjuk, baginda tunjuk seluruh tangan baginda. Situ, sana. Kat sana. Dan kalau contoh baginda macam menzahirkan tu benda takjub, maka baginda akan bolak-balik ke tangan baginda. Macam ni, maksudnya macam bolak-balik. Macam kita kata, wah. Allah, macam kita lah, Allahu Akbar. Subhanallah. Macam baginda sallallahu alaihi wasallam takjub, macam kadang baginda buat macam ni. Dia panggil baginda bolak-balikkan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu caralah tunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam punya cara. Wa idza ghadiba a'rada wa ashaha. Baginda sallallahu alaihi wasallam kalau baginda marah, baginda akan tinggalkan. Maksudnya baginda akan berpaling daripada perkara tersebut. Maksudnya kalau perkara itu menyebabkan kemarahan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda tak akan terus layan kemarahan itu. Baginda kalau dah selesai, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan tinggalkan. Wa idza fariha ghadda tarfah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam gembira, baginda akan menundukkan pandangan mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau gembira maksudnya baginda tengok bawah. Bukan baginda sallallahu alaihi wasallam macam meninggikan pandangan mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Jullu dhahkihi at-tabassum. Kebiasaan ketawa baginda ialah senyum. Wa yaftarru an mithli habbil ghamam. Baginda sallallahu alaihi wasallam tersenyum seperti mana baginda tersenyum, baginda sallallahu alaihi wasallam tersenyum menampakkan gigi-gigi baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana biji-biji mutiara. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda senyum, mana menampakkan barisan gigi baginda dengan mulut baginda sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Ini keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bila baginda ketawa, biasanya ketawa baginda tu senyum. Kalau baginda ketawa pun paling tinggi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa ialah baginda hanya ketawa tapi tak adalah sampai ternampak anak tekak, sampai ternampak gigi belakang. Hanya ternampak barisan gigi yang depan. Itu keadaan ketawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yakhzinu lisanahu illa amma ya'ni. Baginda sentiasa menjaga lidah baginda sallallahu alaihi wasallam melainkan terhadap perkara yang memberikan faedah. Baginda sentiasa jaga lidah untuk cakap perkara. Tetapi kalau perkara itu ada faedah, baginda akan cakap. Yu'allifu ashabah wala yufarriqum.
baginda menyatukan para sahabat. Baginda tidak menjadikan mereka berpecah belah. Yukrimu karima kulli qaum. Baginda memuliakan orang yang mulia dalam setiap kaum. Wa yuwallihi alaihim. Baginda menjadikannya ketua ke atas mereka. Wa yuhadzirun nas. Baginda SAW sentiasa memperingatkan orang ramai tentang apa-apa perkara yang bahaya, apa-apa perkara yang tak boleh buat. Ni baginda SAW sentiasa ingatkan orang ramai. Kalau satu perkara itu salah, perkara itu ni, baginda akan ingatkan mana perkara itu janganlah lakukan. Wa yahtarisu minhum min ghairi an yatuya an ahadin minhum bishrahu. Dan baginda SAW sentiasa berjaga-jaga terhadap mereka tanpa baginda SAW mengenepikan daripada sesiapa pun manis muka baginda SAW. Maknanya baginda SAW, walaupun baginda SAW rapat dengan orang, baginda walaupun baik dengan semua orang, tapi baginda SAW juga sentiasa berwaspada dengan setiap orang. Tapi baginda SAW, bila baginda layan orang lain, baginda SAW tak pernah pun tarik muka daripada sesiapa. Kan? Kadang-kadang mungkin ada orang, kadang-kadang dia ada contoh Nabi SAW kadang bersama dengan para sahabat. Kita tahu kadang-kadang mungkin ada orang, kadang-kadang contoh kalau kita dengan kawan-kawan kita yang ramai-ramai, kadang mungkin ada orang yang kita kurang senang dengan dia. Atau kadang mungkin dia dulu pernah buat salah dengan kita. Jadi kadang bila kita, mungkin bila dengan dia tu, mungkin kita punya air muka, cara cakap kita tak sama macam orang yang kita rapat yang lain. Mungkin dekat orang lain kita senyum, kawan kita layan. Tapi kalau orang ni, kita macam lebih kurang layan dia. Tapi Nabi SAW tak. Bila baginda SAW bercakap dengan semua orang, cara baginda SAW sama. Dengan semua orang, baginda SAW senyum. Walaupun dulu orang tu pernah buat salah dengan baginda SAW, baginda layan dengan menggembirakan hati setiap orang yang bertemu baginda SAW. Sebab itu banyak sahabat yang meriwayatkan bahawa bila aku jumpa dengan Nabi, aku duduk dengan Nabi, Nabi layan aku sehingga aku ingat bahawa akulah orang yang paling rapat dengan baginda SAW. Ini sifat ini atau akhlak ini kita tak akan jumpa pada sesiapa, melainkan hanya pada satu orang. Siapa dia? Iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatafaqqadu ashabah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengambil berat mengenai para sahabat baginda. Wa yas'alun nas amma finnas. Baginda sentiasa bertanya-tanya kepada orang ramai tentang apa yang berlaku di kalangan mereka. Mana ambil beratlah tentang urusan mereka. Wa yuhassinul hasana wa yusawwibu. Baginda akan mengatakan perkara yang baik itu baik. Baginda akan puji perkara yang baik itu. Kalau tu perkara itu baik, baginda kata bagus, teruskan. Wa yuqabbihul qabiha wa yuwahhinu. Baginda SAW akan mengatakan perkara yang buruk itu buruk dan baginda akan menghinanya. Satu perkara itu kalau salah, baginda akan kata jangan buat. Tu kalau salah, perkara itu adalah perkara yang hina. Mu'tadilul amri. Baginda SAW ialah seorang yang pertengahan urusan baginda. Ghairu mukhtalifin. Baginda SAW tidak berubah-ubah keadaannya. Maknanya baginda SAW satu orang yang sentiasa istiqamah. La yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yamallu. Baginda SAW tak pernah lalai. Kerana baginda khawatir, kalau baginda lalai, maka orang lain pun akan lalai. Ataupun orang lain pun akan kita kata jemu dalam melakukan amal. Likulli halin indahu atad. Baginda sallallahu dalam setiap keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa dalam keadaan kita kata bersedia ataupun istiqamah dan juga berterusan. Setiap keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan dengan berterusan dan dalam keadaan berwaspada dan berjaga. La yaqsuru la yuqassiru anil haq. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah cuai daripada perkara hak. Wala yujawizu ila ghairi. Dan baginda tidak pernah melampaui batas daripada perkara hak. Alladzina yalunahu minan nasi khiyaruhum. Orang-orang yang hampir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling baik di kalangan mereka. Wa afdaluhum indahu a'amhum nasihah. Dan orang yang paling utama kedudukannya di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling banyak memberikan kebaikan pada orang lain. Ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersama dengan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik akhlak dia akan
paling hampir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana baginda paling suka orang yang paling akhlak tinggi. Dan juga orang yang paling banyak berikan kebaikan. Maka orang ni ialah paling afdal kedudukannya di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa 'adhamuhum 'indahu manzilatan ahsanuhum muasatan wa mu'azarah. Dan orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling baik dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Siapa yang kalau paling banyak bagi bantuan pada orang lain, itu baginda sallallahu alaihi wasallam suka orang tersebut. Mana orang tu paling didaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya siapa yang lagi baik, lagi tinggi akhlaknya, maka orang tu ialah lagi ada kedudukan di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tu bukan dia sahaja nak, maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam bukan saja-saja maksudnya nak pisah-pisah, nak beza-bezakan antara orang lain, satu orang dengan orang yang lain. Tapi lah baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan demikian. Tadi kita baca baginda layan semua orang sama. Tapi walaupun macam tu, baginda layan baik semua orang. Tapi sesiapa yang ada kelebihan dari segi akhlak dan banyak bantu orang lain dan sebagai contohnya, baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian lebih kepadanya. Tapi orang lain tak terasa. Maksudnya orang lain tak ada pun macam terasa hati dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila kalau mereka perhatikan betul-betul, mereka akan dapati bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam meraihkan orang yang lebih baik akhlaknya di kalangan mereka, atau orang yang paling banyak memberikan pengorbanan untuk agama. Sebagai contohnya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan lebih muliakan dia. Jadi tujuan baginda lakukan demikian ialah bukan untuk nak bezakan orang, tetapi untuk memberikan galakan kepada orang lain juga supaya kamu pun lakukan demikian. Baik. Kana la yajlisu wa la yaqumu illa ala dhikrin. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah duduk dan tak pernah bangun melainkan dalam keadaan berzikir. Wala yuwattinul amakin la yumayyizu li nafsi makanan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah cop tempat. Ni terjemah mudah dia macam cop tempat lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah khususkan satu tempat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang besar kan, kalau dia nak datang tempat, kadang-kadang dia ada tempat khusus untuk dia, tempat VIP. Dia kalau datang dia mesti duduk situ. Orang lain tak boleh duduk tempat dia. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tak. Maknanya bila kalau baginda sallallahu alaihi wasallam datang, baginda tak suruh supaya untuk baginda disediakan tempat khas, dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam tak suka untuk baginda sallallahu alaihi wasallam disediakan tempat khas. Tetapi sifat para sahabat pula, bila baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana-mana, para sahabat akan usahakan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam ada tempat yang khas. Baginda tak minta, tapi mereka akan buat kan. Macam contoh dalam peperangan ke apa kan, para sahabat buatkan khemah untuk baginda, tuan-tuan duduk sini. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah baginda sini minta. Tak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam suruh kat sana tempat tu untuk aku tu, baginda cop tempat tu. Itu tak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Idan taha ilal qaumi jalasa haitsu yantahi bihil majlis. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sampai kepada orang ramai dalam satu majlis, baginda akan duduk di mana majlis tu sampai. Maksudnya kalau kata duduk belakang lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak ada sibuk nak pergi ke depan. Kerana kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam tinggi. Mana baginda duduk di mana baginda dapat duduk. Di situlah baginda akan duduk. Wa ya'muru bidzalik, dan baginda juga menyuruh kepada perkara tersebut. Baginda ajar kepada kita. Kan, iaitu kalau kamu sampai dalam satu majlis, duduklah kat mana kamu dapat. Kalau kamu datang lambat, duduk belakang. Kan, jangan duduk depan. Tapi kalau dimuliakan untuk duduk depan, tak ada masalah duduk depan. Tapi ini maksudnya jangan dia si tuntut bahawa aku kena duduk depan. Aku kena duduk depan. Supaya orang muliakan aku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Wa yu'ti kulla julasa'i nasibahu hatta la yasibu jalisuhu anna ahadan akrama alaihi minhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan memberikan bahagian kepada setiap orang yang duduk dalam majlis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan tak ada sesiapa pun yang duduk dalam majlis baginda merasai bahawa ada orang lain yang lebih mulia daripadanya. Iaitu apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda duduk dalam majlis bersama dengan para sahabat, baginda akan berikan perhatian dan tumpuan kepada setiap individu, setiap orang yang ada dalam majlis baginda, sampai tak ada siapa pun rasa bahawa orang tu lagi mulia daripada aku. Tengok dia ni. Tak, baginda sallallahu alaihi wasallam layan
Maknanya dengan sama rata. Baik. Man jalasahu aw qawamahu li hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarifa anhu. Siapa yang duduk dengan baginda ataupun dia berdiri sekali dengan baginda, maknanya siapa yang duduk sekali dengan baginda ataupun dia berdiri bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya cakap dengan baginda untuk satu hajat, baginda akan terus menunggunya sehinggalah dia sendiri yang akan beredar meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau ada orang datang jumpa Nabi untuk bentangkan satu hajat, sama ada dia duduk ataupun dia berdiri dengan ni, dia cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada ketika duduk ataupun ketika ketika berdiri. Nabi SAW tak akan minta diri daripada dia. Baginda akan terus layan dia, tunaikan hajat dia sampai sempurna. Sampailah dia sendiri minta diri. Dah selesai semua dia cerita pada Nabi SAW, baginda dah layan semua. Baginda tak akan minta diri. Baginda akan tunggu dia sampailah dia sendiri yang minta diri untuk tinggalkan Nabi SAW. Wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha au bimaisurin minal qaul. Siapa yang minta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sesuatu hajat, siapa yang minta baginda sallallahu alaihi wasallam satu hajat, sesuatu keperluan, baginda tidak akan menolaknya, baginda tidak akan menyuruhnya pulang, baginda tak akan menolaknya, melainkan baginda akan berikan kepadanya apa hajat itu. Ataupun kalau baginda tak ada, baginda akan memberikan mengatakan kepadanya perkataan yang baik. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam kalau orang minta, baginda akan bagi apa dia nak. Tapi kalau dah tak ada, baginda sallallahu alaihi wasallam baginda akan cakap yang baik pada dia. Maknanya baginda akan berikan perkataan yang mengucapkan perkataan yang lemah lembut kepada orang tersebut. Maknanya baginda tak akan hampakan sesiapa. Wa qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquh. Maknanya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam ini ialah merangkumi semua orang. Akhlak baginda dan sifat kemurahan baginda merangkumi semua orang. Fasara lahum aban wasaru indahu fil haqqi mutaqaribin. Baginda sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menjadi ayah kepada orang ramai. Baginda sallallahu alaihi wasallam hakikatnya ialah ayah kita. Kerana itu isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ialah ibu kita semua, ummul mukminin. Baginda sallallahu alaihi wasallam pula ialah seumpama ayah kita. Bahkan baginda punya penyayang, baginda sallallahu alaihi wasallam meraihkan kita dan mengambil berat tentang kita melebihi ayah kita sendiri sebenarnya. Kerana ayah kita secara umumnya, ibu bapa kita banyak ambil berat tentang kita secara umumnya untuk urusan dunia. Kalau akhirat pun ambil berat, tapi tak macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam fikir seboleh mungkin, sebanyak mungkin berkenaan dengan kebahagiaan kita di akhirat nanti, dunia dan juga akhirat nanti. Itu baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa doa untuk kita. Baginda sentiasa pesan kepada kita perkara yang boleh menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Wasaru indahu fil haqqi mutaqaribin. Orang ramai di dalam perkara hak, di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam orang ramai ialah semuanya sama rata. Maksudnya dalam perkara hak, dalam hak mereka, orang ramai ini di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam semuanya ialah semuanya ialah lebih kurang sama. Maknanya sama. Yatafadaluna 'indahu bittaqwa. Tapi apa dia? Orang yang mendapat kelebihan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bila dia bertakwa. Siapa yang lebih takwanya, maka orang itulah lebih mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlisuhu majlisu hilmin wa hayain wa sabrin wa amanah. Majlis baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata majlis ni maksudnya bukan majlis besar, tak mesti majlis besar. Maknanya siapa yang duduk dengan Nabi. Maknanya orang yang hadir dalam majlis Nabi atau duduk dengan Nabi itu panggil majlis. Majlis baginda sallallahu alaihi wasallam ialah majlis yang dipenuhi dengan sifat lemah lembut dan sifat malu dan sabar dan amanah. La turfa'u fil aswat. Suara tidak diangkat di dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tak ada hiu rendah, tak ada menjerit-jerit dalam majlis baginda sallallahu alaihi wasallam. Wala tu'banu fihi al-huram, dan tidak juga disebutkan berkenaan dengan perkara haram. Tak ada mengumpat lah maksudnya. Dalam majlis baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah ada umpatan.
Kadang-kadang zaman kita ini majlis, walaupun majlis agama pun kadang-kadang tak terlepas daripada umpatan, kadang mengumpat. Tapi majlis baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah ada diceritakan tentang perkara yang buruk, perkara haram. La tukhsha falatatu. Yata'atafuna bittaqwa. Mereka saling berkasih sayang dengan takwa. Yuqiruna al-kabir wa yarhamuna as-saghir wa yurfiduna dhal hajah wa yunisuna al-gharib. Iaitu mereka menghormati, mereka memuliakan orang yang lebih tua, mereka mengasihi orang yang lebih muda, kanak-kanak, orang yang kecil, mana kanak-kanak ataupun orang yang muda, orang yang kecil, dan mereka membantu, memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan, dan juga mereka melayan orang asing. Mereka melayan orang asing. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang datang menyampaikan hajat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang dalam hadis itu akan bantu bagi orang tersebut. Dan kalau ada orang asing, orang luar, dia tak rasa bahawa dia sebagai orang asing dalam majlis tu. Dia rasa seolah-olah macam dia dengan mereka pun ialah semua macam kawan lama. Kana da'imal bishr. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang sentiasa bermanis muka. Sahlal khuluq. Baginda mempunyai akhlak yang lemah lembut. Layyinal janib. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang mana begitu tawaduk. Laisa bifaddin wala ghalidin. Baginda tidak kasar dan juga tidak bersifat keras. Wala sakhabin. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak riuh rendah, tidak melakukan bising. Wala fahashin. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap atau melakukan perkara keji. Wala attabin. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak banyak menegur. Wala maddah. Dan tidak juga memuji-muji berlebihan. Yataghafalu amma la yashtahi. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membicarakan, baginda tidak membicarakan perkara yang baginda tak suka. Wala yaqnatu minhu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menghiraukan perkara yang baginda sallallahu alaihi wasallam tak suka. Qad taraka nafsahu min thalathin ar-riya'i wal ikthari wa ma la ya'nih. Baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan melakukan 3 perkara. Baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan melakukan 3 perkara. Maknanya baginda tak buat 3 perkara. Apa dia? Pertama, riya'. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak melakukan 3 perkara, iaitu riya', wal ikthar, dan apa dia? Minta. Maknanya apa? Maknanya minta lebih-lebih. Apa maksud minta lebih-lebih sini? Maksudnya apa yang Allah bagi cukup, baginda akan merasa cukup. Qanaah lah maksudnya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 3 perkara. Apa dia? Iaitu baginda tidak riak, baginda juga tidak maksudnya tidak meminta melebihi dari apa yang perlu. Apa yang Allah Ta'ala beri maka baginda akan qanaah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Wa tarakan nasa min thalathin la yadhummu ahadan wa la yu'ayyiruh. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan manusia daripada 3 perkara. Tinggalkan daripada manusia 3 perkara ni, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bila bersama dengan orang ramai, baginda tak akan lakukan 3 perkara ni. Tadi tu baginda untuk diri baginda. Baginda tak lakukan 3 perkara. Dan kalau baginda bersama dengan orang ramai, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan 3 perkara. La yadhummu ahadan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah mencela sesiapa. Wala yu'ayyiruh. Dan baginda tak pernah menghina sesiapa. Wala yatrubu auratah. Baginda tak pernah cari keburukan sesiapa. Wala yatakallamu illa fima yarju thawabah. Baginda tidak berbicara melainkan pada perkara yang diharapkan pahala daripadanya. Idza takallama atraqa julasa'u. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka teman-teman baginda yang hadir dalam majlis itu akan menundukkan kepala mereka, ka'annama ala ru'usi muttair, seolah-olah ada burung di atas kepala mereka. Ni para sahabat radhiyallahu anhum bila hadir dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau baginda berbicara mereka akan tundukkan kepala baginda kepala mereka. Ini satu pertama tunjukkan tawaduk, yang kedua tunjukkan tumpuan dan kekhusyukan dalam mendengar perbicaraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sakata
takallamu. Dan apabila baginda diam, barulah mereka berbicara, mereka bercakap. Maknanya dalam majlis baginda sallallahu alaihi wasallam, bila baginda cakap, semua akan dengar, tundukkan kepala dengan begitu khusyuk mendengar percakapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda dah diam, barulah mereka akan mula bercakap. La yatanaza'una 'indahul hadith. Mereka tidak akan berbantah-bantah dalam berbicara di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Man takallama 'indahu ansatu lahu hatta yafrugha. Siapa yang berbicara dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, contoh satu orang cakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan diam mendengarkannya sehinggalah dia selesai berbicara. Mana kalau satu orang dia tengah cakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka akan biar dia cakap. Mereka takkan sibuk nak cakap, atau sibuk nak bantah dia, atau sibuk juga nak potong cakap dia. Mereka akan biar, mereka akan diam, dengar sampailah dia habis berbicara, maka barulah orang lain cakap kalau nak cakap. Baik. Hadithuhum hadithu awwalihim. Orang yang berbicara tu iaitu siapa yang mula berbicara, maka dialah akan cakap. Maksudnya kalau dia cakap dulu, maka dia dibiarkan cakap. Nanti dia dah selesai, baru orang lain yang berbicara. Yadhaku mimma yadhakuna minhu. Baginda akan ketawa terhadap apabila terhadap perkara yang mereka ketawa. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau contoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila kalau para sahabat ada macam sembang, mereka ketawa, baginda sallallahu alaihi wasallam juga akan ketawa bersama mereka. Tetapi baginda tidak akan ketawa lebih-lebih. Wa ya'jabu mimma ya'jabuna minhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga merasa takjub terhadap perkara yang mereka takjub. Kalau contoh kata mereka kata, oh ni hebat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun akan menzahirkan takjub baginda terhadap perkara tersebut. Wa yasbiru lil gharibi 'alal jafwati fil mantiq. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabar terhadap kekasaran dalam perbicaraan daripada orang asing. Kalau ada orang Arab Badui kan datang kan, kita biasa dengar kita biasa dengar, atau kita biasa ada juga baca berkenaan dengan bila ada orang asing datang. Asing maksud orang Arab Badui, orang luar datang. Sekarang bila bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara cakap dia kadang cakap main langgar je, main lentum je, kasar dalam cakap. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam akan layan dia, baginda akan bersabar terhadap kekasarannya. Yaqulu idza ra'aitum sahibal hajah yatlubuha fa'arfiduh. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggalakkan. Apa baginda bersabda? Baginda memberikan galakan. Baginda bersabda, apabila kamu melihat sesiapa orang yang mempunyai keperluan, apabila kamu melihat orang yang mempunyai hajat, yang dia meminta hajatnya itu, maka berikanlah bantuan kepadanya. Maksudnya tunaikanlah hajatnya itu. Wala yatlubu thana'a illa min mukafi'. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menuntut pujian melainkan daripada orang yang memberikan pujian yang sewajarnya. Kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam, contohnya maksudnya kalau baginda buat baik dengan orang, orang tu puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia puji itu memang pujian yang sepatutnya, baginda terima. Tapi kalau dia puji over, melampau-lampau, melebih-lebih, orang kata puji melambung yang tak kena bertempatnya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan hentikan. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam tak ajar umat baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap melebihi keperluan, ataupun macam kita kata macam pura-pura. Kan macam orang kata macam cakap macam manis-manis mulut. Kita kata macam bermani-mani mulut. Kadang-kadang ada orang kadang cakap macam manis mulut. Oh, cakap lebih kan macam manis mulut. Padahal sebenarnya tak ada pun orang kata dia sungguh-sungguh. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau orang puji baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau dia puji itu memang sewajarnya, kena pada tempatnya, baginda sallallahu alaihi wasallam terima. Wa qala Kharijah bin Zaidin, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awqara an-nasi fi majlisi. Sayyidina Kharijah bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan, tadi itu cerita yang diceritakan tu ialah riwayat itu ialah daripada riwayat Hind bin Abi Halah. Sekarang ialah juga iaitu sebahagian apa yang disebutkan oleh Sayyidina Kharijah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata Sayyidina Kharijah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awqara an-nasi fi majlisih. Baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dihormati dalam majlis baginda. La yakadu yukhriju syai'an min atrafih. Baginda sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak mengeluarkan apa-apa pun
daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam majlis baginda tak bercakap melainkan bila perlu. Wa kana kathiras sukut la yatakallamu fi ghairi hajah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah banyak berdiam. Baginda tidak bercakap tanpa keperluan. Yu'ridu amman takallama bi ghairi jamilin. Baginda akan berpaling daripada orang yang bercakap dengan cakap yang tidak baik. Kalau ada orang cakap tak baik, baginda sallallahu alaihi wasallam akan hentikan dia. Baginda akan tak hiraukan percakapan yang tak baik itu. Kana dhihkuhu tabassuman. Kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam punya senyum, punya ketawa ialah senyum. Ketawa baginda sallallahu alaihi wasallam ialah senyum. Wa kalamu faslan la fudula wala taqsir. Perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah jelas, tidak lebih dan tidak kurang. Wa kana dhihku ashabi indahu at-tabassuma tawqiran lahu waqtidaan bih. Dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mereka ketawa mereka itu ialah tersenyum. Kerana mereka menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam kalau para sahabat ketawa mereka pun ialah senyum. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Satu, mereka nak ikut Nabi, dan satu lagi ialah mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah riwayat dari kitab Syifa yang disebutkan oleh Sayyidina Kharijah bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa 'alal jumlah. Ini dah penutup kitab. Ini dah akhiran kitab, iaitu penutup kitab selepas diceritakan berkenaan dengan kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan akhlak baginda dan jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu dikatakan wa 'alal jumlah faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhallan bi sifatil kamali al-munqati'atin nadhir. Addabahu rabbuhu fa ahsana ta'dibah hatta khatabahu muthniyan alaihi faqal wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kesimpulannya baginda sallallahu alaihi wasallam diperhiaskan dengan sifat-sifat kesempurnaan yang tiada tolok bandingnya. Allah Ta'ala telah mendidik baginda sallallahu alaihi wasallam dan Allah Ta'ala telah memberikan didikan yang terbaik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutkan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berbicara dengan baginda. Allah Ta'ala sendiri menyampaikan kalamnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Ta'ala memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dipuji akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dengan Allah Ta'ala menyampaikan kalamnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat hadhil qilalu mimma qarraba ilaihi an-nufus wa habbabahu ila al-qulub wa sayyarahu qa'idan tahwa ilaihi al-afidah wa alana min syakimati qaumi ba'da al-iba hatta dakhalu fi dinillahi afwaja. Jadi kesemua sifat-sifat ini ialah sifat yang mana mendekatkan jiwa manusia, mendekatkan hati jiwa manusia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam dikasihi di hati manusia. Sifat baginda sallallahu alaihi wasallam tu menyebabkan orang jadi kasih, cinta pada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat tersebut menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ketua yang hati-hati manusia tertarik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut melembutkan kekerasan kaum baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka dahulunya tidak mahu menerima baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya mereka telah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berbondong-bondong. Kan kalau kita tengok Quraisy kan, orang Quraisy, mereka asalnya mereka tak mau terima agama Islam. Mereka tak boleh terima Islam, tolak Islam dan memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab dipanggil syakimah, maksud degil betul, keras betul, tak mau terima baginda sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi akhirnya dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, kemaafan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fatah Mekah, pada peristiwa Fatah Mekah yang berlaku tahun 8 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam apabila telah berjaya menawan kota Mekah, baginda telah maafkan. Sifat kemaafan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tiada tolok bandingnya. Baginda telah maafkan ke semua penduduk Mekah yang satu masa dahulu menyusahkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dan menentang baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya mereka semua telah masuk Islam. Mereka telah terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil khilal allati ataina ala dhikriha khututun qisar bin madahiri kamali wa azimi sifati. Sifat-sifat yang kami telah sebutkan ini, pengarang kitab ni kata, sifat-sifat yang kami telah sebutkan tadi itu hanyalah garisan-garisan yang pendek. Garisan-garisan yang pendek daripada kesempurnaan dan keagungan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud itu baru sikit lah. Kan, baru sikit. Apa yang kami sebutkan itu sebenarnya baru sikit je daripada akhlak dan juga kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amma haqiqatu ma kana alaihi minal amjad wasyama'il fa amrun la yudraku kunhu wa la yusbaru ghawru. Tapi sebenarnya hakikat ketinggian dan hakikat kesempurnaan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ialah perkara yang tak mampu dicapai hakikatnya dan tak mampu tak mampu untuk sampai pada dasarnya. Tak mampu dicapai hakikatnya, tak mampu sampai sehingga ke dasarnya. Wa man yastati'u ma'rifata kunhi a'zami basharin fil wujud balagha a'la qimmatan minal kamal istadha'a binuri rabbih hatta sara khuluqul Quran. Siapakah? Pengarang ini kata siapakah yang mampu untuk memahami hakikat manusia yang paling agung di alam ini, yang mana ia telah sampai ke tahap yang tertinggi daripada kesempurnaan, yang mana ia telah mendapat cahaya daripada cahaya Tuhannya, sehingga kan akhlaknya sendirilah Quran. Akhlaknya sendiri itulah Quran. Jadi pengarang kitab ini kata, siapa yang boleh nak faham peribadi atau ketinggian akhlak dan peribadi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda mendapat nur daripada Allah Taala, punyalah tingginya baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri disebutkan bahawa akhlak baginda ialah Al-Quran. Ini seperti mana hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan kana khuluqul Quran, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Maksudnya apa yang diajarkan oleh Al-Quran, akhlak yang tertinggi Al-Quran ajarkan, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau macam tu keadaan baginda, seperti mana Al-Quran itu tak mampu untuk tak mampu untuk kita sampai dan tak mampu untuk diselami hakikatnya, maka bagaimana kita mampu untuk sampai dan menyelami hakikat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, malam ni kita khatam kitab ini. Setelah lebih kurang 8 tahun kot baca kitab ni. Kita dulu mula-mula baca kitab ni bulan 11. Kan? 2013 sampailah sekarang. Malam ni alhamdulillah kita khatam kitab ini. Alhamdulillah kita selesai dapat khatam kitab ini. Kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum ini. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima majlis kita. Jadi kita akan sambung kuliah. Apa kita nak sambung? InsyaAllah. Alhamdulillah. Dengan berkat malam ni kita dapat khatam kuliah kitab ni, kita doa kepada Allah Taala. Baik.
InsyaAllah juga selepas ni kita akan sambung kitab Imam Suyuti rahmatullah alaih. Imam Suyuti rahmatullah alaih ada karang kitab Al-Jami'us Saghir. Imam Suyuti rahmatullah alaih ada karang kitab Al-Jami'us Saghir. Dalam tu Imam Suyuti rahmatullah alaih telah muatkan hadis lah, banyak hadis. Kemudian dalam kitab Al-Jami'us Saghir tu Imam Suyuti rahmatullah alaih ada muatkan hadis-hadis pasal syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis tu dia tak panjang sangat, pendek-pendek dia, tapi hadis tu ada 722 hadis. Hadisnya semuanya ada 722 hadis. 722 hadis, dan kemudian hadis itu telah disyarahkan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi rahmatullah alaih. Jadi hadis tu ialah dikumpulkan semuanya 722 hadis. Dia diambil daripada kitab Jami'us Saghir Imam Suyuti, kemudian diasingkan. Bila dikira, maka kesemuanya ada 722 hadis. Jadi syama'il yang dikarang oleh Imam Suyuti rahmatullah alaih. Jadi kemudian kitab itu telah disyarahkan dalam kitab kitab Faidul Qadir oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi rahmatullahi alaih. Kan beliau nak syarahkan kitab tu dengan nama Faidul Qadir. Jadi kita akan baca insya-Allah kitab tersebut. Kita akan sambung kitab tersebut. Kitab Syama'il Imam Suyuti lah. Kitab Syama'il Imam Suyuti, iaitu daripada kitab Al-Jami'us Saghir. Yang dipetik dari kitab Al-Jami'us Saghir. Nanti saya akan tunjukkan kitab dia. Kitab dia adalah dekat almari tu. Nanti kita akan sambung baca kitab tersebut. Cuma nanti saya akan fikirkan, saya akan tengok juga ada tak kitab tu PDF ke atau macam cara kita nak baca kitab tersebut. Dia maknanya kita akan baca tu kitab Syama'il lah. Kita akan baca kitab Syama'il. Biasa orang baca kitab Syama'il ni Syama'il Imam Tirmidhi. Syama'il Imam Tirmidhi. Kitab tu dalam bahasa Arab. Kitab tu dalam bahasa Arab, dan kitab yang biasa orang baca Syama'il Imam Tirmidhi. Syama'il Imam Tirmidhi ialah dah masyhur. Biasa orang panggil Syama'il Tirmidhi. Itu memang dah ma'ruf, dah masyhur. Tapi yang ini yang kita nak baca ni Syama'il yang dikarang oleh Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Saghir. Maksudnya Jami'us Saghir itu lagi tebal. Kitab tu lagi tebal. Tapi dia ada dalam satu tempat tu, dalam bab kana. Dalam bab kana, Imam Suyuti rahmatullah alaih ada datangkan 722 hadis khas cerita pasal Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca Syama'il daripada kitab Jami'us Saghir yang dikarang oleh Imam Suyuti. Kita hanya petik bab Syama'il tu je. Iaitu dalam bab kana. Kana tu asal hadis tu dimulakan dengan kana. Kana Rasulullah, kana Rasulullah, kana Rasulullah. Itu. Jadi itu. Jadi maknanya kita akan baca bab Syama'il. Bab Syama'il daripada kitab Al-Jami'us Saghir yang dikarang oleh Imam Suyuti. Dengan syarahannya oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi rahmatullahi alaih. Jadi sebab kitab tu tak pernah baca, jadi kita akan baca kitab tersebut. Cuma nanti saya akan tengok ada tak PDF atau tidak. Kitab yang ada pada saya itu dalam bahasa Arab. Tak apalah kalau kita baca bahasa Arab pun saya akan syarahkanlah, saya akan terjemahkan. Mungkin juga kalau ada orang yang nak sudi untuk nak catat, nak tuliskan, boleh nak bukukan pun adalah digalakkan. Baik, wallahu alam, sampai itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma rzuqna ittiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa khuluqan. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina
wa nas'aluka ilman yanfa'una wa nas'aluka ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal amal wal ahwa wal adwa. Allahumma ahsyurna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi akhana Ikmal Hakim bin Rusman wa ailatahu wa washfi mardal muslimin. Allahumma adfa' anna hadzal waba. Allahumma adfa' anna hadzal waba. Allahumma irfa' anna hadzal waba waba corona. Allahumma azil uyubana wastur auratina wa amin rawatina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma aslih ahwalil muslimin. Allahumma aslih ahwalil muslimin wa ruddahum ilaika maraddan jamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik.